punya contoh latihan dan juga saya akan masuk locus apa ni? Equation of locus. Okay. Okay, so kehadiran semalam hari Khamis hari Khamis tu agak teruk juga. Okay. Okay, so let's continue our lesson for today. Kehadiran baru 92. Masya Allah. Hai, ni yang saya geram ni. Ni yang saya geram ni. Alright. Okay. So let's continue our lesson for today. Okay, so far, is there any question you want to ask about the homework? Kalau kamu dah tengok lah latihan semalam. Ada tak? So far ada tak? Guys, ada tak? Latihan semalam yang kamu nak tanya tu. So far okey ke? So far okey sir. Memang okey So far okey lah. So far tak buat sebab tu okey. Alright, okay. So, kalau macam tu, let's continue our lesson for today. Kita quadrilateral dah sudah. Okay, kita akan continue dengan ni Okay. Let's look at question 3. Okay, the coordinate of the triangle ABC are, okay, the coordinate are given. Alright, 3 coordinates. Okay, respectively, find the possible value of K given that the area of triangle ABC is 24 units squared. Okay, so kalau yang ini ni, saya nak try guna ni lah. Saya try guna flowchart. Okay, saya guna flowchart. Saya copy kejap dia punya ni. Ini soalan nombor 3 Okay, untuk guna flowchart pada sini lah. So this is the questions. Okay, step 1. Okay. So macam biasa ini adalah triangle kan? Okay, triangle. And then do you remember the formula? Yes, of course. Okay, determine the area of triangle or quadrilateral. Okay, untuk triangle, kita masukkanlah yang ini. Okay, 1/2 area dia. Area dia sama dengan berapa kalau kat sini kita tengok? 24. Okay, so area equals to 24 unit. Okay guys, are you with me? Yes. Okay. So A sama dengan 1/2 darabkan dengan, okay kita start lah, ikut je lah 5, 10 and so on to 5, 10, 2, 1, 8K and return to 5, 10. Okay. Okay, so kita, okay yang biru ni apa? Tambah ke tolak? Tambah Okay, so 5 times 1 plus 2 times K plus 8 times 10. And then yang merah ni, okay, tolak je semua. Okay, senang, tolak. Kamu ingat tambah dengan tolak sahaja. Alright. Ataupun nak buat macam ni pun boleh. Tolak, okay, buat kurungan. Buat kurungan dalam ni. Tapi saya tak prefer macam ni lah. Kamu tolak je senang. Tolak 10 times 2 minus 1 times 8 and minus K times 5. Okay, modulus. Tutup modulus tu. Okay, and then kita calculate yang biru tu, kita dapat 24. Okay, because of the area is 24, kita letak ni lah sebab matlamat kita nak cari K. Okay. Okay, so 1/2. Okay.
Lepas tu kita dapat 5, ini 5, ini 80. 80 plus 5, so 85 plus 2K. And then yang merah pula, yang merah 10 times 2, 20 plus minus 28. So minus 28 minus 5K. Macam ni. Okay. Lepas tu kita dua ni kita boleh bawa darabkan ke sebelah, dia jadi 48. So become 48. Okay, 48 equal to modulus. Okay, tolong selesaikan. 85 tolak 28 berapa? 85 minus 28 dapat berapa guys? Oh, saya lupa pula bawa calculator. 57. Alright, 57 minus 2K minus 5K, so dapat 3K. So this is the equation. Okay. It is given the area of polygon. Yes. Alright. Sebab kita tak selesai kan. It is given dia bagi area of polygon. Okay, area of polygon dia berapa? 20. Kita dah selesaikan, dia jadi 48. Okay, lepas tu yang kat sini modulus 57 minus 3K. Tutup modulus. Macam tu Kalau area of given no, alright, so kita terus tulis answer. Tapi kat sini the area of polygon is given, so kita boleh dapat kat situ lah. Okay, so dekat sini ni kita kena pecah dua. Okay, first kita kalau kamu perasan dekat sini dia ada plus minus 48. Okay, plus minus 48. So that means okay, akan ada dua ada dua jawapan. Maksudnya kat sini ini yang satu yang negatif. Right, satu yang negatif, satu yang positif untuk yang inilah. Okay? Faham ke tak ni? Kalau kita buka kurungan, right, kita akan ada plus minus. Oh, sorry. Ini sepatutnya tak payah. Modulus tu tak payah sebab kita buka modulus tu, so dia akan ada plus minus. Plus minus, negatif positif. Okay? Lagi 2 minit lagi 2 minit dia Aziz. Siapa yang tak hadir tu nasiblah dia sebab saya nak bagi link Okay, seterusnya macam tu. Okay, so kita yang negatif, kita ambil yang negatif dulu. Warna merah lah saya ambil. 57 minus 3K equals to negative 48. Manakala yang positif 57 minus 3K equal to positive 48. And then kamu work out lah. Right? Sebab apa ada sebab apa kita ada plus minus negatif positif, sebab kita buka the modulus. That is the reason why. Faham tak ni guys? Faham. Faham. Dah salin dah? Dah salin belum? Ini jawapan nombor 3 jawapan perbincangan soalan nombor 3. Right, sekarang baru 101 pagi, masya-Allah. Tak apa. Okey, sekarang dah bukan lagi seminit Okey, dah salin belum ni? Okey, K ni kamu cari sendirilah nilai K ni. K ni cari sendirilah. Bila saya ada dot macam ni, that means you have to work out by yourself. Okey, saya stay kejap. Saya bagi siapa yang tak masuk ni dikira tidak hadir. Tahulah. Okey, so tolong isikan kehadiran di link yang saya dah share tu. Tolong isi kehadiran, saya bagi masa 2 minit.
S muka surat 204 macam lain je. Apa 204 macam lain je? Ni siapa ni? Hafiz Razali. Masya Allah. Tolong sesiapa boleh jawab tak? Kenapa muka surat 204 ni lain? Guys. Ada sesiapa boleh tolong respon tak? Fawaz. Cikgu. Kenapa lain? Cikgu copy paste soalan lain. Tu baca dekat chat tu. Zakuan cakap tu muka surat 205 punyi. Sebab itulah masuk lambat. Hafiz Razali, kau masuk lambat ke cepat? Kau ke yang baca doa tadi, bukan Saya baca doa, saya tak dengar tadi. Oh, okey. Line okey ke? Line okey ke? Okey je, sir. Okey je kan. Sebab saya pakai data ni, sebab saya kat kampung. Tapi kampung kat Ipoh jugalah. Kat bandar juga. So dia punya 4G dia mantap jugalah kan. Kalau dekat rumah saya, kat Bagan Datuk tu, saya pakai ni Wi-Fi, Unify. Okey, dah. Dah salin kenapa dia muka surat lain okey, yang ini yang baca doa pun tak fokus Tapi tak apa. Nak bertanya tak ada masalah. Okey, yang ini adalah area of quadrilateral untuk area of quadrilateral. Okey, untuk area of quadrilateral ni tak ada masalah lah kan. Dia cuma tambahan satu. Alright, contohnya macam ni, tambahan satu titik sahaja, okey? PQRS ni boleh ditentukan sekiranya dalam modulus tu adalah negatif, So, kalau dalam modulus ni jawapan akhir dia dapat negatif, setengah lepas tu negatif, contohnya macam ni kan, 1/2, nilai dia adalah negatif bila kamu dah masukkan nilai ni. Right, saya nak tanya dekat kamu ni. Siapa lah? Okey, kita tanya batch kamu lah. Haziq. Oh, Haziq. Dia sini bahasa lagging ke? Haziq Tandas. Okey, Nakiu lah. Nakiu. Nakiu. Boleh pakai ni tak? Speaker. Kenapa, sir? Okey, kalau dia negatif dalam modulus ni, dia memberi maksud apa tu? Macam mana ni? Ni nak tengok. Negatif dalam modulus Nilai dia bila kita dah tambah tolak, campur darab apa semua tu, dapat nilai negatif dalam modulus tu. Apa maksud dia? Maksud dia nanti last answer dia positif, sir. Kan? Dia bukan tanya jawapan yang akan datang yang kau akan dapat. Oh. Salah sir? Macam mana saya tak ada explain sir? Okey, siapa yang boleh tolong saya? Saya bawa baik tandas tadi, sir. Tak kisahlah, patutlah berbau busuk. Okey, Amir Razin. Jadi negatif sebab dia clockwise. Saya tanya orang lain lah. Bertuah kau ni. Okey, Amir Razin. Ya, sir. Apa dia? Kalau dia negatif dalam modulus, maksudnya dia clockwise. Dia clockwise ke? Aziz, kau punya jawapan apa tadi? Sebab semalam saya ada kata kalau ada satu putaran ni kita akan dapat jawapan yang positif. Kalau satu putaran dia negatif. Jadi saya tengok balik note saya. Lutut lah. Saya nak jawapan je. Bukan jawapan boleh leret korang ni. Kata tak? Okey, kalau dia negatif, that means dia saya dah kira ni, sir. Ikut jam. Okey, kalau ikut jam dia adalah negatif. Alright. Kalau dia lawan jam, okey, dalam modulus tu adalah
positif. Itu maksud dia. Faham semua? Betul lah saya kata tadi, sir. Betul Saya kata clockwise tadi. Okey. Saja je nak test. Try test. Tengok kan. Okey, bagus. Nak trigger yang lain tu. Tapi malangnya Amir Razin, seorang pun tak ada backing kamu ni. Macam mana ni? Sebab yang lain pun confused ni. Dia masih mabuk-mabuk, mamai bangun tidur lagi. Tak subuh ke tak tidak. Tak pun subuh, tidur balik. Macam Asfar. Asfar ada tak Asfar? Asfar ada tak? Aziz, Asfar ada? Asfar se. Afsar ada Afsar. Nampak gaya Afsar tak, saya tak tahu sir. Saya dah call dia berjuta kali sir. Benda ni, ya Allah, sabar je lah. Ini ada baru 100. Kelas pagi memang meresahkan sir. Apa dia? Siapa ni lagi tak ada ni? Syarul Kelas ada pagi tak? memang meresahkan sir. Syarul ada tak? Syarul. Darshan ada tak? Muhammad Syahrul, apa tak nama dia tu? Ada tak? Mesti tak ada punya. Ada ke tak ada? Dennis Syung baru masuk. Okey, sesiapa yang baru masuk ni dikira lewat dan tidak tidak diambil kedatangan saya nak compare nanti dengan last dengan last ni tengok macam mana. Okey. Alright, okey. Yang lain tu kamu boleh carilah ini pun sama macam latihan untuk kamu ni. Alright, okey. So sekarang kita pergi kepada soalan soalan macam ni lah. Okey, soalan 9. Kita bincang soalan 9. Boleh ke bincang soalan 9 ni? Dengan masa yang ada ni. Right? Okey. So kita tengok tanpa melengah masa lagi, tengok soalan 9. Angle ABC, okay, is 90 degrees. So that means, ABC ni adalah 90 degrees Okay, dia 90 degrees. Okay, and M is the midpoint of the line AB. So that means dia sama ni panjang ni sama. And then the point C lies on the y-axis. Okay, point C lies on the y-axis. That means dia adalah y-intercept. Okay. Find the coordinate of B and C. Dia nak suruh cari coordinate B and C. So macam mana tu kita nak buat tu? Right? Guys, lepas tu yang soalan B dia sudah cari area of triangle. So that means B dengan C ni kita memang kena ada lah. Right? Kena ada juga supaya kita boleh gunakan formula yang ada ni. Alright, so nak cari B dengan C, kita tahu M is a midpoint. Okay, so apa formula midpoint? Apa formula midpoint guys? Okay, midpoint dia 6, 4. Sama dengan, okay, ini X1, Y1. Okay, so kita tambahlah untuk part CX dengan part CY kan. So, X1 tambah 8 bahagi 2. Okay, and then untuk Y coordinate pula. Okay, Y2 pula. Y1 tambah 3 bahagi 2. Okay. Macam tu Lepas tu kita ambil satu-satu lah. Okay. Yang hijau ni dengan yang hijau, that means X coordinate. Kemudian yang orange dengan yang orange ni. Okay. And then kamu cari. Tolong cari apa titik X, apa titik Y. X1 sama dengan berapa? Y1 sama dengan berapa? Tolong saya nak jawapan saja. Sebab saya dah tunjuk cara kan. Takut ada yang lupa macam nak cari midpoint. Berapa jawapan dia? Tolong cari. Baru 109. Adam Daniel baru sampai. Saya nak huruf. Putri Fadlin. Kat situ. Danish Aiman dah bagi tahu X sama dengan 4.
Y sama dengan 5. Okey, logik tak? 4, 5. Logik tak kalau 4, 5 logik okey. Kita tengok juga So sini 4, sini 5. Okey, so logik lah. Okey. And then macam mana kita nak cari C pula? C ni macam mana kita nak cari? Y1 tolak Y hubungan 1/2. Lebih kurang macam tu lah. Ya ke? Siapa ada idea? Y1, Y2 itu apa tu? Itu kita tak ada equation, kita kena cari equation dulu ke? Macam tu? Ni sir, yang Y tolak Y1 sama dengan M kurungan X tolak X1. Y tolak Y1 okey, sama dengan M X tolak Y X tolak X1. Okey, so guna formula ni. Alright, so kalau guna formula ni, kita tak ada apa? Tak ada M. Alright, betul kan? Tak ada M kan? So kita boleh cari M lah. Kena cari M dululah. Lepas tu guna M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Ya ke? Selain daripada tu ada tak? Macam mana kita nak cari macam mana kita nak cari C ni? Ada tak? Okay, so kalau tak ada, so kita guna ni. So kita kena cari M dia lah. Right, M dia sama dengan, ini M1 Sini ni M1 gradient 1. Okay, gradient M. M kecil bukannya M besar macam huruf koordinat tu, M1. Alright, berapa kamu nak tolak? 5, so sini 4, 5. Ditolakkan dengan 4 lah Alright, so kita tolak dengan M so 5 tolak 3 lah. Bahagi 4 tolak 8. Okay, so antara titik, right, ni antara point B and A. Okay, yang saya cari M ni. So kita dapat negatif 5 tolak 3, 2. Ni tolak 4. So sama dengan negatif 1/2. Okay, so negatif 1/2 darab M2. So M2 ini M2 okay, sama dengan negatif negatif 1/2 pula. Negatif 1. So M2 sama dengan berapa tu? Sama dengan 2. Okay. Okay, seterusnya kita ada M, kita dah ada. M2 M2 kita dah ada, so kita masukkan nilai dia. Y tolak 5 sama dengan 2 darab X tolak 4. Okay, so kena selesaikan. So kamu akan dapat Y ini bawa ke sini sama dengan 2X tolak 8 tambah 5. So kita dapat 2X okay, tolak 3. So berapakah nilai C? Negatif 3. So C dia nak koordinat kena ingat dia tanya koordinat. Nilai C tu maksud koordinat lah. C sama dengan berapa koordinat dia? 0, negatif 3. Logik tak? 0, negatif 3 kedudukan dia dekat sini. Setuju? Logik tak? Logik Right, so kita dapat 0, negatif 3. Ini dapat 4 and 5 and 8, 3. And then untuk B ni kamu carilah berapa dia punya area dia. Okay, berapa area dia, okay. Cuba cari sendirilah, try. Okay. And for your information, soalan ni saya dapat dari IGCSE punya textbook Saya ambil dari IGCSE punya textbook. So lebih kurang sama je. Okay.
Ni kawan-kawan ada tanya ni, mula dari B ke A? Tak kisah dari mana-mana. Yang ini kamu nak kisah. Kalau kamu nak mula dari B pun boleh juga. Mula dari B pun boleh juga. Nak mula dari A pun boleh juga. Nak mula dari C pun tak boleh. Tak kisah. Dia mana-mana pun tak kisah. Sebab nanti dia punya rotation, ulang-alik, pusing-pusing-pusing. Sama juga. Cuma beza macam saya cakap tadi lah. Bezanya adalah nilai yang dekat modulus ni. Kalau nilai dalam modulus tu negatif, dia clockwise. Kalau dia positif, alright, kalau dia positif, dia adalah anti-clockwise. Itu sahaja. Okay? Okay, so kamu cari sendiri, try sendiri. Berapa kamu dapat, sebab saya dah bantu kamu macam mana nak cari. Alright, macam mana nak cari dia punya titik B dan titik C macam ni. Okay? Alright. Okay, seterusnya. Okay, boleh continue tak dengan topik penting ni, equation of locus ni? Boleh tak guys? Boleh sir. Equation of locus. Okay, dia sebenarnya dia ada kaedah yang mudah kalau melibatkan dua titik. Okay, kalau satu titik, kita guna formula jarak je. Okay, tapi sebelum tu saya nak buka minda kamu dulu Nak buka minda kamu the basic concept of equation of locus. Okay, masa kamu form 3 dulu, kamu dikehendaki melukis loci equation of loci itu sekarang ni equation. Masa form 3 dulu kamu dikehendaki untuk melukis loci. Ada 4 jenis loci yang kamu perlu lukis. Yang pertama, kalau satu titik, okey, apakah bentuk locus yang terjadi? Guys? Circle. Yes, very good circle. Macam tu. Tengok circle saya lama Saya style dulu. Lepas tu saya buat ni. Okay. Okay. So titik-titik tu, okay. The titik-titik tu adalah locus. Itu locus dia. The moving point. Apa locus? Locus tu maksudnya the moving point. Kalau maksudnya kalau dari sini silap pula. Kalau jarak sini 4 cm, titik ni 4 cm antara dua titik ni, katakan biasanya titik P kan. So, maksudnya titik dekat sini ni, okey, titik dekat sini pun 4 unit 4 cm lah. Kalau ini 4 sini pun 4 cm. Itu maksudnya, okey, locus. Okey? Itu maksudnya locus. Sini pun titik P juga. So, maksudnya titik-titik itu adalah titik locus. Yang kamu kena lukis tu lah. Okey, kalau dua titik, apakah yang terhasil? Apakah jenis locus yang terhasil? Straight line. Straight line. Memanglah straight line. Dia ada nama spesifik dia. Parallel line. Parallel line ke? No. Perpendicular bisector. Perpendicular bisector. Macam ni Dia kat tengah-tengah ni antara dua titik tu. Okey, style juga style. Okey, titik. Ni barulah betul. Style dia. Titik-titik kan, dot kan. Okey, so maksud dia lagi sekali saya nak terangkan, sekiranya jarak sini dengan sini ni sama, okey, pada titik ni lah, antara titik ni kan. Makanya katakan kalau saya nak titik yang ini, so jarak yang ini dengan jarak yang ini, alright, pun sama juga. Maksudnya sepanjang titik-titik locus tu jarak dia adalah sama, walaupun dia katakan kat ujung sini, jarak sini, titik ni, dua titik ni dengan dua titik yang ini juga adalah sama. Itu maksud locus. Itu maksud locus. Itu kalau dua titik.
let's say titik A, B. Ini titik A sahaja. Itu yang kedua. Okey, yang ketiga. Ketiga ni melibatkan satu garisan. Sorry. Kalau satu garisan, apa type of dia punya ni? Apa type of dia punya locus dia? Nama dia yang terhasil. Kalau satu garisan, one line. Ke kamu tak biasa kalau tegak macam tu? Kalau macam ni, mungkin biasa kot. So kalau macam ni, okey, apakah locus yang terhasil? Parallel line. Ini barulah parallel line. Okey. Right, baru dinamakan parallel line. Okey. Alamak, besar bapak. Okey, parallel line. Sekejap. Paste. Okey. Namakan parallel line. Lepas tu style dia titik. Lepas tu copy. Lepas tu dekat bawah pula. Okey. So jarak dia pun sama. Okey. Maksudnya katakan jarak kat sini 3 cm. So jarak antara ni dengan sini pun 3 cm. Itu maksud dia punya locus parallel line. So benda-benda ni kamu kena tahu. Okey? Seterusnya, kalau melibatkan dua line. Dua line. Okey, so dua line ni biasanya dia intersection lah. Okey, dia intersect. Okey, kalau dua line macam ni, apa nama dia? Apa dia? Apa dia? Itu siapa tu cakap apa? Guys. Apa nama dia kalau melibatkan two lines? Tata Kartes kan Zen? Good try Aziz. Good try. Yang lain? Nur Rafi cakap pembahagi dua sama serenjang. Itu dalam bahasa Melayunya. Okey, dalam bahasa Inggerisnya angle bisector. Okey, angle bisector. Ini parallel line. Lines kan. Ini panggil apa tadi ni? Yang kalau satu line ni apa panggil apa tadi? Perpendicular line. Perpendicular line. Perpendicular line. Okey, ini circle. Ini dalam bahasa Melayu dia lah. Okey, so kamu kena faham benda-benda ni dulu. Okey, angle bisector mana? Antara dua line ni, alright. Okey, bila kita ada ni, ni angle bisector dia lah. Terus kita lanjutkan pada sini. Okey, so maksudnya apa? Alright, maksudnya angle yang dekat sini dengan angle yang dekat sini adalah same, sama. Okey, kalau sini A, ini pun A. Itu dipanggil angle bisector. Sini pun sama. Kalau sini A, ini pun A juga. B, kalau ni lah katakan B kan. Ini pun B juga. Dia sama. Alright. Lepas tu pun sama juga kalau kat sini. Sini pun boleh juga. Okay, sini pun boleh juga. Ini panggil angle bisector. Ataupun kalau ada satu L, kalau L ada L macam ni. Alright. So dia punya angle bisector dia tengah-tengah lah. Macam ni. So angle sini sama dengan angle sini. Itu melibatkan two lines. Okay. Yang pertama, 1 point. Ini 2 points. Yang ketiga, 1 line. Yang keempat, 2 lines. So, ini adalah locus dia. Oh, saya terlupa nak letak yang orange ni. Dia punya style pun sama juga. Dia adalah ni. Dotted. Biasanya dot line ni. Okay, dot tu maksudnya adalah dia punya, itu dipanggil locus. Okay, locus point. Ini ulang kaji tau. Guys, yang saya lukis-lukis ni ulang kaji. Dan masa form 3 dulu,
kamu dikehendaki untuk melukiskan keempat-empatnya. Betul ke tidak? Yes sir. Betul sir. Betul tak betul? Saya salah, soalan tu salah tu. Kamu ingat lagi ke tidak? Betul tak? Kan? Okay? Okay. So sekarang itu masa form 3. Bila naik form 4, okay, bila kamu naik form 4, upgrade ambil additional mathematics. Sebab kalau kamu tak ambil admaths, kamu tak belajar ni. Equation of loci ni. Okay. Naik form 4, okay, form 4 MT, kamu belajar macam mana nak cari dia punya equation. Okay. So, daripada sini, alright, kalau kamu tengok yang ini, kita guna formula apa ni? Kita guna formula apa? Awal-awal hari tu, semalam, kemarin yang kamu dah belajar tu. Ini formula apa ni guys? Distance. Ni formula apa? Distance. Alright. Okay, formula distance. Thank you very much. Okay, betul. Formula distance. Berapa distance dia? Okay. So, X tolak X1 squared tambah Y tolak Y1 squared. Ini yang kita akan gunakan formula untuk distance. Formula untuk equation of loci. Okay? Okay. Cuba tengok yang ini gambar rajah ni. Ini ada contoh lah kan, contoh dia. Tapi cuba tengok gambar rajah ni. Konsep dia. Ini melibatkan berapa titik ni? QR ni melibatkan berapa titik? 2 points. Okay. Alright. So kalau 2 points, kita akan buat samakan dia lah. That's why kita guna jarak kiri dengan kanan. Okay. Ini contoh yang boleh ada. Dan ini adalah contoh yang example kedua ni adalah easy method kalau melibatkan kalau melibatkan dua titik lah. Okay. Okay. Faham dah sekarang Okay, yang kita nak belajar sekarang ni, equation of locus yang biasa ditanya adalah melibatkan 2 points. Okay, 2 points. Macam tu. Okay, please take note 2 points. Okay, kat sini melibatkan 2 points. That's why kita samakan dia sebab dia sama jarak. Okay, sebab dia sama jarak Alright. Okay, so sekarang kita pergi kepada contoh. Okay, let's discuss the class discussion 1 for equation of locus. Okay, so ini soalan dia. Alright, given point R, okay, given point R for 2S negative 2, 10 and P. P itu adalah and PXY moves such that PR is to PS equal to 1:3. Find the equation of locus P. Alright, so sama juga kita ada 2 points. Kat sini kita ada 2 points. R dengan S. Okay, R dengan S ni diberilah R ni berapa? 42. Okay. Lepas tu ada titik P tu. Biasanya titik P tu, alright, titik P tu di tengah-tengah lah. Ini point P. Dekat mana-mana. So, kalau kita nak cari equation of locus tu, kita tahu kita guna formula jarak. So, ini titik P tu sekarang. So, jarak ni sama. So, that's why kita use, okay, formula distance. Okay, distance untuk mencari equation of locus. Itu konsep dia. Faham ke tak faham ni? Setakat ni boleh tak? Guys? Setakat ni faham tak? Laju sangat ke? Sebab kita ada 10 minit lagi ni. Saya akan cuba buat satu. Okey. Saya ada tulis ke? Tulis apa? Dia rasa lagging ke? Oh, dia lagging
Tapi saya je skill okey je. Okay. Otak memproses. Okay. Alright. Okay, so sekarang ini situasi dia. Okay, ini situasi dia. Yang kita nak cari sekarang adalah equation of dotted line ni. Ni dotted line ni, itu yang kita nak cari guys. Dengan diberi titik R 42 dan S negatif 2 10. Screen freeze. Screen freeze ke? Rasa macam tak ada pun. Ya, Okey. dia rasa saya punya okey je. Tak apa. Nanti saya share dia punya dia punya record video Okay, so kamu kena faham mana yang lain-lain tu kena faham. Kita nak cari equation yang dotted hijau ni. Okay, equation of locus. Okay, first kita kena work out dia punya ratio. Okay, sebab ratio dia tak sama. Alright, ratio dia tak, sebab dia bagi ratio. Alright, so konsep dia tak sama lah. Okay, sebabkan ratio dia tak sama 1:3. So dia lain lah tu. Itu nanti saya terangkan lagi Mungkin ni tak ni lah. Alright, so ratio that means kan. Alright, that means dia cakap kat situ PR dengan PS. PR, okay, katakan ini PR alright, PR 1, alright, PR ni R, ini P, ini S. PR tu 1, PS tu 3. Macam tu. Ini maksud dia guys. Alright, ini maksud dia. PR, PS. So that means, okay, untuk situasi ni, dia punya locus dia macam ni. Locus dia macam ni. Alright. Yang saya terangkan tadi, ini adalah konsep dia. Alright. Sebab dia punya jarak dia sama. Tapi sekarang dia bagi ratio. So that means ratio dia PS 3, RP tu ataupun PR tu 1. Alright. So still kita boleh cari dia punya equation of locus. Okay, so kita work out dulu dia punya work out dulu dia punya ni lah ratio dia. Work out the ratio. So kita ada PR, right? PR is to PS sama dengan 1:3. So kita convert kepada ratio, kita ada PR over PS sama dengan 1/3. Okay, so kita kena guna darab silang, bawa ke atas. So kita ada 3 PR sama dengan PS. Alright, 3 PR sama dengan PS. So dekat sini kita ada 3 PR sama dengan PS. 3 ni adalah dia punya ratio 3 ni adalah dia punya ratio dia. So kita pun isilah formula tadi tu. Okay, untuk P dengan R. Okay, P dengan R 42. So X tolak 4. Depan dia kena letak 3 sebab 3 yang tu. Kemudian titik Y pula, Y tolak 2. Okay, data dah habis. Patut freeze. Tak apalah. Kemudian untuk PS pula, okay, PS pula kita tengok yang purple ni. Ni PS. Okay. Negatif 2. That means X tolak negatif 2. Jadi tambahlah. Kemudian Y tolak 10. Bracket kuasa 2. Okay. So ini tips untuk equation And then apa kita buat? Alright, apa kita buat? Kita kuasa 2 kan. Kita kuasa 2 kan ni semua ni. Semua equation tu kita kuasa 2 kan. Punca kuasa 2 kenapa? Ini formula jarak. Kan tadi distance sama dengan square root X tolak X1 kuasa 2 tambah Y tolak Y1 kuasa 2. Okay? Saya ambil ni lah. Okay, faham tak? Boleh tak? Siapa yang bertanya ni? Fawaz.
3 sir. Kenapa 3? Memanglah 3. Okay. So saya square kan kiri kanan. Dia tanya punca kuasa 3. Mana punca kuasa 3? Mana ada punca kuasa 3? Dia 3 kat depan tu. Dia nilai ni 3 ni. Nilai 3 ni saya bawa ke depan. Bukan punca kuasa 3 tapi 3. So bila kamu kuasakan semua ni, kamu akan yang ini ni, punca kuasa ni akan terhapus. Okey, akan terhapus sebab saya kuasa 2 kan semua. Okey? Lepas tu 3 pun kuasa 2 juga. So dapat 9. Ingat tengok kenapa dia jadi 9? Sebab 3 kuasa 2. Okey, lepas tu kita dapatlah X tolak 4, Y tolak 2, kemudian X tambah 2, sebab ini tolak-tolak kan. Lepas tu Y tolak 10. Right, so kita ada 4 minit lagi. Sebelum kamu, lepas ni kamu ada math pula kan? Ada math pula. Okey, seterusnya. Okey, so macam mana pengiraan markah pula? Pengiraan markah dekat sini. Sini kamu dapat 3 markah. K1. Bila kamu expand benda ni, dapat K1. Lepas tu jawapan akhir N1. Okey, N1. Tapi dekat sini adalah penentu kepada final answer. Itu yang penting. Okey. So saya ini dipanggil kaedah bracket besar tau. Bracket besar. So 9 saya letak depan ni. Lepas tu saya expand yang pertama dulu. So X minus 4 bracket squared dapat X squared. Kemudian dapat X darab negatif 4 darab ni. So dapat negatif 8X. Lepas tu negatif 4 kuasa 2. Okey, negatif 4 kuasa 2. Saya tulis dekat bawah dia. So dapat 16. Alright. Macam ni cara dia. Kamu boleh tengok video saya tu kalau tak faham ataupun nanti saya ni. Lepas tu untuk Y pula. Untuk Y pula kuasa 2. So kita ada Y kuasa 2. Lepas tu Y darab negatif 2 darab 2 dapat negatif 4Y. Lepas tu tambah negatif 2 kuasa 2. So dapat 4. Macam ni saya tulis. Okey. Manakala untuk yang belah kanan pula, okey, saya expand juga. Okey, X kuasa 2. Biarkan dia selari X dengan X Kalau X pula biar selari macam ni. Biar selari ni. Okey. Okey, kemudian dapat 4X. Okey, lepas tu 2 kuasa 2 dapat 4. Tulis dekat bawah. Kemudian yang biru pula Y kuasa 2. Okey, yang ini Y darab ni negatif 10Y darab dia, so dapat negatif 20 Y tambah 100. Macam tu. So ini kalau kamu tengok, ini sama dengan 16, ini sama dengan 20. Ini sama dengan 104. Okay. So what is next step? Okay, next step kita bawa semua. Okay, X bawa ke sini, bawa ke kiri. Tengok dia over the equal. Kemudian 4X ni bawa ke sini jadi tolak. Y ni pun jadi tolak. Ini pun jadi tolak, jadi tambah. Okey, ini jadi tolak, ini jadi tolak, ini jadi tolak. Bawa ke kiri ni jadi tambah. Yang ini 104 ni jadi tolak. So kita kumpulkan dekat sini. Okey. So kita kumpulkan dekat sini. So kita dapat 9 darab ni, kita dapat 9X kuasa 2. Tolak X kuasa 2 yang kita bawa ke kiri ni. Kemudian yang kedua, 9 darab negatif 8 dapat berapa? 72. So negatif 72X
bawa 4 ni, so tolak 4x. Kemudian ini 9x kuasa 2 tolak y kuasa 2. Y kuasa 2, yang ini. Kemudian yang ni 9 darab 4, 9 darab 4 36. So negatif 36y. Ini jadi tambah 20y. And 20 darab 9 180. 180 tolak 104. Macam tu. Aziz, beritahu teacher Zura bagi saya lagi 4 minit nak selesaikan. Boleh? Boleh sir. Mesej teacher Zura saya ni extra 5 minit. Okey, lepas tu kita selesaikan yang ni. Satu persatu ni kita selesaikan. Okey, satu persatu kita simplify, kita bawa ke sini. Okey. So 9x kuasa 2, so dapat 8x kuasa 2. Lepas tu y pula, y kuasa 2 ini so y kuasa 2 pula, so dapat juga tambah. Okey, tambah 8y kuasa 2. Untuk x pula dapat negatif 76x. Lepas tu untuk y pula dapat negatif 16y. Untuk pula okey 180 tolak 104 dapat berapa tu? Tambah 76. Berapa? 76. Okey, 76. So saya tulis cantik sikitlah. 8x kuasa 2 tambah 8y kuasa 2 tolak 76x tolak 16y tambah 76 sama dengan kosong. Cuba bahagi dengan 8, rasa tak boleh. 76 bagi 8 boleh tak? Tak boleh kan? Okey, so bahagi dengan 4. Cuba bahagi dengan 4. Semua ni bahagi dengan 4. Dapat berapa? 76 dulu. 76 bagi 4 dapat berapa? 19. Okey, 19. So semuanya kita bagi. Sebab kita kena bagi jawapan the simplest form. So dapat 2x kuasa 2 tambah 2y kuasa 2 tolak 19x tolak 4y tambah 19 sama dengan kosong. Okey. So terus dapat N1. Untuk calculation ni, okey, boleh dapat 3 markah. Biasanya soalan macam ni 3 markah. Okey. Tapi kena ingat, yang kita buat yang sini ni, yang saya circle ni, adalah penentu kepada final answer 1 markah. Okay, sebab tu kamu kena strong algebraic expression. Okay, alright, so I want you to try this. Okay, try this, dan juga ni lah. Okay, try ni dulu. Okay, try ni dulu. Tapi saya nak kamu homework sampai muka surat 211 dulu. Okay, kamu punya homework. Okay, buat slowly. Kalau tak tahu, tanya saya. Sebab kita ada masa sampai hari hari Khamis minggu depan. Baru ada kelas balik kan. So, saya nak kamu try yang ini. Kalau tak tahu, boleh tanya dengan saya. Okay? So, I think that's all for now. Kita akan ulang balik benda ni kalau ada yang tak faham pada hari Khamis minggu depan. Okay? Alright, okay, I think that